Adakah setiap agama dan kepercayaan mempengaruhi kehidupan masyarakat? Ya, sebab setiap amalan yang kita buat sama ada baik ataupun buruk, dia tetap jadi amalan tu dicatatkan dan sebagai orang. Apa pendapat awak tentang bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan? Pada pendapat saya, bahasa Melayu merupakan bahasa utama daripada zaman Kesultanan Melayu pada abad ke-15. Oh, okey, soalan kedua pula saya nak tanya. Adakah Encik rasa sumbangan tamadun Melayu kini masih tetap digunakan oleh masyarakat ini? Saya rasa masih dikekalkan, terutamanya dalam bidang pendidikan. Macam kita lihat pada sekolah-sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah masih mengekalkan subjek bahasa Melayu dan juga mengekalkan bahasa Melayu menjadi bahasa utama dalam sekolah-sekolah dan juga Mengapakah bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan? kerana bahasa Melayu telah diterima sebagai bahasa utama sejak Kesultanan Melayu abad ke-15. Okey, saya nak tanya lagi satu soalan. Pada pendapat Cik, adakah bahasa dan kesusasteraan di Malaysia ini semakin dipinggirkan? Ya, kerana rakyat Malaysia memandang rendah terhadap bahasa Melayu dan mereka terikut dengan budaya negara barat. Apakah salah satu pencapaian tamadun Melayu semakin maju pada era ini? Pada pandangan saya lah, kan, dekat Malaysia ni, pendidikan Islam semakin meluas berbanding dengan zaman dulu. Macam sekolah SMK pun ada pendidikan agama. Macam semakin sekarang ni semakin dititik beratkan. Adakah Cik bersetuju penggunaan internet menjadikan pengurusan pembelajaran lebih teratur? Saya setuju sebab bila kita guna internet untuk cari maklumat dalam kajian kes kepada student, rasanya membantu. Okey. Apakah salah satu pencapaian tamadun Melayu yang semakin maju pada era ini? Saya rasa pencapaian yang dalam sekarang ni adalah pemerintahan secara demokrasi yang dijalankan oleh Malaysia. Saya rasa itu adalah pencapaian yang masih besar dalam Malaysia. Pengenalan tentang tamadun Melayu. Konsep tamadun Melayu. Individu ini adalah Georgie Zaidan. Beliau merupakan individu yang memperkenalkan perkataan tamadun. Beliau adalah seorang penulis Kristian yang banyak menulis tentang sejarah Islam dan sastera Arab. Namun begitu, sesetengah sarjana berpendapat Ibnu Khaldun merupakan ilmuwan yang pertama memperkenalkan istilah tamadun yang diambil daripada bahasa Arab. Dari sudut bahasa Inggeris, tamadun selari dengan perkataan civilization. Tamadun Melayu ialah tamadun menyeluruh yang dibangunkan oleh bangsa Melayu berteraskan bahasa Melayu setelah kedatangan dan penerimaan Islam di seluruh rantau alam Melayu. Pemahaman terhadap tamadun Melayu sebagai satu tamadun bangsa di rantau alam Melayu amat bersandar kepada pemahaman terhadap tamadun Islam. Ini kerana kemunculan tamadun Melayu bertitik tolak daripada penerimaan Islam oleh masyarakat rantau alam Melayu secara keseluruhannya. Tamadun Melayu merupakan sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang digolong secara luas sebagai kumpulan orang-orang Melayu dan ia bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara. Wilayah ini dikenali dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu, Gugusan Kepulauan Melayu Indonesia, Nusantara, Alam Melayu dan Tanah Jawi. Kronologi gambaran zaman prasejarah di mana manusia belum mengenali sistem tulisan. Terdapat 3 zaman prasejarah iaitu Paleolitik, Neolitik dan Logam. Zaman Paleolitik, mereka hidup dalam nomad iaitu secara berpindah randah dan tinggal di tepi tasik, sungai atau gua. Mereka juga hidup dalam berkumpulan atau berkelompok bersama keluarga. Zaman Neolitik, mereka hidup menetap dan hidup bersama kelompok masyarakat. Mereka juga bercucuk tanam dan menternak binatang serta melicinkan batu dan menjadikan batu tersebut sebagai peralatan mereka. Zaman Logam, ia terbahagi kepada 2 zaman, iaitu zaman Gangsa
di mana peralatan yang diperbuat daripada gangsa, dan zaman besi di mana peralatan yang diperbuat daripada besi. Sumbangan tamadun Melayu. Sumbangan tamadun Melayu yang bersandarkan objektif yang telah ditetapkan oleh kumpulan. Yang pertama, menilai sejauh mana tahap ilmu pengetahuan yang memberi perkembangan berkualiti terhadap kemajuan tamadun Melayu. Memahami dan mengetahui amalan dan kepercayaan tamadun Melayu terhadap agama Islam. Mengenal pasti nilai ketamadunan Melayu seperti bahasa, kesenian dan kesusastraan yang diamalkan bagi melahirkan rakyat Melayu yang berbudi pekerti. Aku tidak peduli apa yang terjadi pada diri kau. Kalau kau tak mau keluar, akan aku pancung leher kau. Sampai hati kanda nak menjadi. Sampai hati kanda. Hati? Kau juga sampai hati membuat aku begitu. Bukankah kau tahu kesukaan aku ialah sambal belacan? Kenapa kau masak sayur asam tak mau campur belacan? Sekarang aku akan pancung leher kau. Apa punya lelaki pasal belacan bukan pancung dia kan? Apa Syu? Engkau sememangnya manusia durjana. Sanggup kau menggunakan kekerasan terhadap wanita? Baik, kau minta maaf balik. Kau minta maaf. Kalau kau tak minta maaf, lebam biji mata kau. Apa ni? Gila ke? Sanggup kau mengatakan aku gila? Sumbangan tamadun Melayu berdasarkan objektif menilai perubahan tamadun Melayu melalui sistem pendidikan, kesihatan dan perekonomian. Yang pertama, pendidikan. Pada awalnya, sistem pendidikan di tanah Melayu kurang jelas, tapi selepas kedatangan Islam, sistemnya mula terhasil ciri-ciri pendidikan yang tersusun melalui istana dan kemudiannya tersebar di masjid, madrasah dan pondok. Sistem pendidikan masyarakat Melayu bermula melalui pendidikan informal yang dibuat secara tradisional melalui pantun, syair, hikayat, gurindam, seloka, nazam dan sebagainya. Dari aspek kesihatan, sejarah perubatan sebelum kedatangan Islam. Ilmu perubatan berpengaruh dari tamadun kuno dan kemudiannya dimajukan sejajar dengan perkembangan tamadun Islam. Ilmu kuno ini berasal dari ilmu perubatan Yunani dan juga amalan perubatan dari tamadun India dan China. Amalan perubatan Islam dipecahkan kepada 7 bahagian, iaitu penyembuhan, sains pergigian, obstetrik, ginekologi, sains mata, penyakit kanak-kanak dan psikiatri. Kebaikan daripada wujudnya sistem pemerintahan beraja tamadun Melayu. Tamadun Melayu kaya dengan pelbagai sumber sejarah yang berkesinambungan melalui pelbagai sumber dari penulisan hingga penemuan berbentuk arkeologi. Sistem berkerajaan dan pemerintahan Melayu ini juga merupakan kesinambungan dari pusat tamadun Melayu lama seperti Sriwijaya, Termasik, Melaka, Johor Riau dan Lingga. Kesimpulan tamadun Melayu. Secara keseluruhannya, tamadun Melayu telah melalui beberapa peringkat fasa perkembangan. Malah, jika diteliti dengan lebih mendalam, mempunyai pelbagai pencapaian yang terbukti melalui cacatan naskah, binaan atau bangunan, batu bersurat, karya seni dan sastra yang telah disumbang dan mempengaruhi pembentukan semesta masyarakat Melayu. Namun, secara amnya, Islam sememangnya memainkan peranan penting dalam pemikiran serta pandangan semesta terhadap masyarakat Melayu. Kedatangan Islam di alam Melayu bukan sahaja mengubah lanskap kepercayaan agama, bahkan juga turut membina tamadun Melayu yang baru. Sumbangan kerajaan masyarakat Melayu silam termasuk mencorakkan tamadun, budaya serta menjadikan bangsa Melayu satu bangsa yang dikenali dan dihormati. Kejayaan dengan adanya ilmu pengetahuan yang dapat membentukkan moral insan yang berpegang kuat pada agama, jati diri yang teguh dan budi pekerti. Tamadun Melayu berjaya membina kecemerlangan dan kegemilangan tamadunnya dalam pelbagai bidang yang dimulai dengan sistem pemerintahan, pelaksanaan undang-undang, amalan pendidikan, ekonomi, keindahan seni estetika, budaya serta kesepaduan sosialnya. Untuk mengulangi zaman kegemilangan Melayu ketika dahulu, generasi hari ini perlu kembali memahami dan menghayati agama Islam dalam erti kata yang sebenar kerana Islam adalah dinamik dan progresif. Dalam membina peradaban Melayu menjelang negara maju 2022,
Apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat Melayu adalah terus mempertahankan keberadaan Melayu dan terus memperkasakan tamadun Melayu melalui pelbagai aktiviti yang bersifat inovasi serta bergerak aktif dalam menjayakan negara Malaysia. Sepanjang 14 minggu ni, kami telah mempelajari banyak perkara. Bukan sahaja teori mengenai entitas, kami juga telah belajar dalam proses menyiapkan projek video. Tugasan yang telah diberikan telah membuka minda saya untuk lebih menghargai hasil usaha tamadun dahulu. Ianya dapat menyemarakkan lagi semangat dalam diri untuk mengetahui tentang sejarah-sejarah pada ketika dahulu. Dapat mengenali kelebihan, kelemahan dan keunggulan tamadun Melayu dari pelbagai aspek iaitu seperti agama, keturunan, bangsa dan budaya bagi mencadang strategi serta tiang negara pada masa hadapan. Daripada projek video yang saya buat ini, iaitu yang pertama ialah mengemukakan literature review, yang kedua ialah menyunting dan merakam video untuk projek ini, dan yang ketiga ialah dapat mereka set rakaman. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan sekumpulan saya yang banyak membantu dalam menjalankan projek video ini. Yang saya pelajari adalah yang pertama, saya dapat mengemukakan dan mempelajari tentang permasalahan kajian bersama rakan-rakan saya mengenai sumbangan tamadun Melayu. Yang kedua, saya dapat mempelajari tentang menyunting video bersama rakan-rakan saya dengan penuh kreativiti. Yang ketiga, saya dapat mempelajari antara salah satu perkara yang penting iaitu saling bekerjasama antara satu sama lain bersama rakan-rakan saya.